kita tidak mahu nanti Kedah dia akan berundur dengan politik yang berteraskan kepada kesempitan agama dan juga bangsa yang sangat sempit, kepentingan bangsa dan keagamaan yang sangat sempit. Bila masalah ayam tu jadi Greater Kedah tu. Itu yang menjadikan Kedah tu hebat. Pasal ayam tak ada. Dia ikut Kelantan. Ikut Kelantan. Ayam Keroh pun hebat. Hebat. Maknanya hebat. Orang boleh sokong lagi, ayam tak ada pun. Itu maknanya minda rakyat Kedah ni. Ini ujianlah kepada kita semua. Allah Taala nak menguji kita ni. Macam mana ni? Dalam duk bercakap Greater Kedah ni, ayam tak ada pun. Orang tak ada rasa apa-apa. Ayam tak ada, orang tak ada rasa apa. Jadi saya nak kata mungkin dia letakkan bahawa ayam, masalah isu ayam ni, itulah yang akan menjadi Kedahnya hebat. Semua orang akan tengok, oi hebat. Ayam tak ada pun dia boleh jadi kerajaan. Ya. Greater Kedah lah. Kita pun kalau pun dia juga kan, tapi saya tak nampak macam mana Kedah ni akan jadi great itu. Betul juga kan? Ya. Itu masih berada dalam musim kita ni. Kalau akhir-akhir ni kekalutan tu nampak semakin luar biasa. Dan di antara yang beliau kalut sungguh-sungguh apabila kita berarti ialah apabila terbentuknya gabungan yang kita duduk sembang hari ni. Dan apabila terbentuknya gabungan ni, hari tu dia kata apa? Dia kata hampa bukan boleh tak lama dah tak. Hampa nikah lepas tu cerai talak satu ke, talak dua ke, talak tiga. Itu komen. Saya balik kepada saya cakap yang awal tadi kan. Di mana-mana negara pun di dunia ni, apabila berpuluh tahun dah merdeka ataupun keluar daripada kepompong kolonial, parti-parti politik yang ada tu, dia ada politik baru, dia ada politik lama. So dia mencari jalan akhirnya untuk bergabung. Dia pergilah ke Jepun, ke India, ke mana pun, dia akhirnya akan ada parti-parti bergabung. Jadi bila parti bergabung dan parti-parti yang bergabung ni akhirnya dia mencari sesuatu entiti baru. Optik dia apa? Naratif dia apa untuk rakyat? Sebab orang tu semua pun ada pengalaman nak membina sebuah negara bangsa. Jadi nak membina sebuah negara bukan soalnya kita bercakap kan, soal bercakap, tapi kita kena duduk dalam satu gabungan yang besar macam ni. Kita duduk, kita bincang. Jadi sebab tu kalau brother kita tu, saya tengok dalam konteks ni dia bercakap seorang-seorang lah. Dia cakap seorang-seorang. Jadi dia bercakap pasal kisah peraturan, dia cakap pasal kisah dengan federal, dia cakap pasal dengan yang maklumat Perdana Menteri, tak boleh pergi 5, tak boleh pergi mana, tak boleh pergi Kementerian Majlis Keuangan Negara. Jadi saya fikir ada banyak benda lagi lah yang nak dipikirkan. Yalah. Kalau kita nak cakap pasal perindustrian contohnya kan, nak cakap pasal foreign direct investment, kita cakaplah dengan MITI. Kalau nak cakap pasal tourism, pelancongan, kita cakaplah dengan Kementerian Pelancongan. Kalau kita nak cakap pasal berkaitan dengan infrastruktur negeri, jalan ke, ayak ke apa, dia ada Menteri JKR, dia ada Menteri EPU. Kan? Jadi ada banyak benda yang sebenarnya boleh diselesaikan di peringkat kerajaan negeri dan kementerian. Adakah Datuk Seri setuju sebenarnya berada kita ni dah semakin kebankrapan isu dan juga idea? Dia dah tak nampak macam mana dia tak boleh pi macam tu untuk nak highlight. Jadi nak highlight tu, nak minta simpati macam tu. Sebab saya tak nampak jalan macam tu punya cara. Kalau atas pengalaman yang ada, bukan cara macam tu. Maknanya nak pergi minta tolong Datuk Mahfuz, Datuk Wira Mahfuz, pergi duduk terkah di rumah dia. Betul macam mana dia nak tolong? Saya pergi duduk tampakan rumah dia tu, saya pergi duduk terkah dia 2-3 kali. Lepas tu dia panggil polis, keluarlah nak duduk buat rumah aku ni. Lebih kurang itu kan. Tapi saya lebih tengok dia ni, dia bukan soal itulah dalam suasana nak hadapi pilihan raya negeri ni. Dia fikir soal undi sekarang ni. Dia nak membina satu naratif seolah-olahnya dia menjadi mangsa.
Ya. Seolah Kedah ni menjadi mangsa penginaian. Dia play. Maknanya dia tak peduli lah soal raja ke siapa ke apa ke, tapi yang penting aku nak dapatkan undi. Dia cuba untuk createkan suatu simpati. Dia membawa politik yang berunsur adu domba, fitnah dan sebagainya. Yang ini sangat berbahaya. Politik menghalalkan cara ni sangat berbahaya kepada masa depan negeri kita. Dia akan membawa kepada keporak-porandaan dalam hubungan masyarakat sesama bangsa dan agama, dan juga masyarakat pelbagai kaum. Ya, Datuk Wira Mahfuz, adu domba, fitnah. Satu lagi adalah label. Ya. Kita masih ingat bagaimana Brother Nusi tadi, dia kata nak buat pilihan raya nanti, dia kata bagi puak-puak ni hak pergi haji ni, yang ramai pergi haji dia kata PN Perikatan Nasional. PN pun ada, dia kata, tapi PN ni pergi haji, dia kata pergi lontak syaitan, balik kawan dengan syaitan. Datuk Wira, komen. Ialah satu benda yang tak sewajarnya dilontarkan sebegitu. Dia sebagai seorang kita katakan Menteri Besar ni statement. Dia tak boleh bercakap lepas macam tu, sebab di bawah dia ni rakyat dalam negeri Kedah ni ada pelbagai latar belakang ideologi politik yang dia harus terima. Sama juga macam kalau khatib masjid, khatib khutbah ini Jumaat kan, kalau dalam khutbah Jumaat tu dia bercakap hanya untuk kepentingan pahaman politik dia, dengan tanpa mengenepi anak jemaah dia tu adalah daripada pelbagai latar belakang politik. Jadi sama juga, ini akan membawa kepada keporak-porandaan dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi saya agak kecewa pendekatan yang dibawa oleh PAS sekarang ni, macam dia nak bawa balik Kedah ni khususnya kepada politik 70-an dan juga 80-an. Politik semayang dua imam, politik kenuri sembelih. Dulu sembelih UMNO tak haram makan. Lah ni sembelih perpaduan lah, haram makan. Mungkinlah kot dah kan. Jadi dia nak ke arah itu. Bila sampai berperingkat contoh Haji Hadi, Presiden PAS, dia kata orang yang tak pergi mengundi kerana pergi umrah masa mengundi pilihan raya itu berdosa besar. Ini kenyataan yang cukup keluar. Jadi sangat berbahaya. Mana boleh kita hukum orang yang pergi umrah kerana dia tak pergi mengundi pada waktu itu, sedangkan dia bukan ada kuasa untuk menentukan tarikh bila nak berubah parlimen, bila nak buat pilihan raya. Dia dah booking lama dah, duit simpan bawah bantai setengah tu kan, himpun berapa lama nak pergi umrah. Kalau tak pergi pada waktu itu dia akan burn gitu saya. Jadi akhirnya saya nampak bahawa kita kena mencari jalan. Para ulama asatizah yang ada dalam negara kita ini harus mengambil tanggungjawab untuk mengelak daripada kita patah balik ke belakang, iaitu bawa balik kepada politik 70-an dan 80-an, iaitu yang dikenali sebagai politik takfiri, kapiang-mengkapiang. Semayang kalau imam dalam hari-hari itu yang bukan sama dengan ideologi politik dia keluar khariah. Ini sangat berbahaya yang dibawa oleh PAS sekarang ni. Itu Wira, saya ada satu soalan Wira. Kalau kita tengok negeri Kedah ni tu Wira, saya nampak berlaku satu kesunyian yang amat mendalam daripada aspek ketiadaan suara-suara esko kerajaan negeri. Seolah-olah negeri Kedah ni Datuk Wira diran dan juga hanya ditadbir oleh Menteri Besar seorang. Saya tidak kenal mana dia esko kerja raya, saya tak tahu siapa dia esko pelaburan, saya tak tahu mana esko yang menguruskan ayam secara spesifiknya. Kita komen Datuk Wira, adakah Sanusi membawa negeri ini as a one man show? Adakah itu baik untuk negeri, Datuk Wira? Ya, saya setuju dengan Datuk Opol. Kalau tanya orang ramai kenal tak esko kerajaan negeri ni, siapa dia ni nak jawatan apa, orang pun tak kenal. Orang hanya kenal MB seorang saja. Kalau dulu zaman Datuk Menteri Besar, masa tu orang kenal siapa esko, maknanya sentiasa Datuk dia memberikan peluang untuk semua esko itu berfungsi, berperanan untuk membawa apa-apa program di tengah-tengah masyarakat yang ada dalam negeri Kedah. Tapi yang ni nampaknya kalau turun pergi pun MB. Jadi macam PAS ni macam satu, saya nak sebut ketandusan kepimpinan.
Oh ya. Ketandusan pimpinan. Maknanya dia bergantung kepada seorang. Dia bergantung pada seorang. Di zaman seorang tu tahu semua benda ni dah berlalu. Itu zaman Raja Bersiung dulu. Itu zaman cerita dulu Raja Bersiung dulu kan. Seorang tahu semua benda. Itu benda tu dah berlalu. Tapi ini yang ada dalam negeri Kedah ni sekarang ni, dalam kerajaan ni seolahnya begitu. Seolahnya dia seorang-seorang saja tahu semua. Padahal hakikatnya bila orang tengok, orang tahu kata dia tak tahu. Jadi kita patah balik pada topik malam ni. Okey. Kita telah bentuk kerjasama gabungan di peringkat negeri, di peringkat federal telah berlaku, di peringkat negeri telah berlaku, dan kita berkemaskan pada 17 hari bulan ni InsyaAllah akan berlaku di peringkat parlimen, dan selepas itu akan turun ke bawah. Jadi dengan segala bentuk kerjasama yang ada, PNPH ini, PHBN ini, bagaimana peluang untuk kita ambil alih dalam masa beberapa bulan daripada sekarang ni, akan diadakan PRN. Apakah peluang kita untuk memenangi pilihan raya pada kali ini? Betul sih. Pertama sekali, kita memberi keyakinan kepada pasukan kita dulu. Itu trust dia adalah tim kita. Tim kita yakin dengan apa yang kita nak buat. Kemudian modus operandi kita punya gerakan tu apa dia, 1, 2, 3, 4. Kita pun tak boleh bincang di sinilah benda yang kita strategi. Strategi itu. Tapi kita ada 1, 2, 3, 4. Yang ketiganya, kita punya sudah tentulah Datuk dengan Datuk Saiful yang menjaga komunikasi dan media, nak kena sebarkan selepas ni apa benda yang kita. Kemudian yang keempatnya adalah New Deal. Apa tawaran yang ada? Yang ada. Dari situ kita kena ada jentera kita di bawah. Dan saya tak fikir kata orang Kedah ni berada pada tahap yang ekstrim. Tak ada. Orang Kedah ni sebenarnya negeri yang swing state. Maksud saya, dia boleh beralih. Betul. Dia beralih daripada satu masa dulu daripada UMNO, dia beralih kepada PKR tahun 1999. Hampir kalah Barisan Nasional apabila pada waktu itu Datuk Seri Anwar telah keluar dipecat daripada UMNO tahun 98. 99 election tu saya ingat banyak. Jadi Padang Terap pun masa tu Parlimen kalah, dua-dua pun kalah. Jadi lepas tu datang pula 208 Kedah jatuh kepada PAS, kepada Pakatan Rakyat, kepada Pakatan Rakyat pada waktu itu. Dan selepas itu dia swing balik kepada Barisan Nasional. Jadi orang Kedah ni pada saya, dia ada penyokong Barisan Nasional dan PH, dan dia ada penyokong PAS ataupun PN lah. Dan tapi majoriti yang ada di luar tu adalah mereka yang membuat keputusan. Dan keputusannya yang pada waktu baru-baru ni dia buat keputusan berasaskan persepsi yang 2015. Dan perkara itu dia tengah tengok, dia tengah baca, dia tengah halusi. Di luar sana ramai orang telah menghalusi seperti Datuk Wira Mahfuz sebut tadi. Orang tengok apa dia yang ada di sebelah sana. Waktu itu PN dan BN dan PH sama-sama berlumba nak tubuh kerajaan persekutuan. Jadi kita try. Okey, try dapat between PN dan PH. BN jatuh sikit lah. Tapi Tuhan takdirkan yang jadi kerajaan persekutuan tu PH. Campur dengan BN. Dan PN tak dapat. Jadi benda dia nak datang pilihan negeri ni, dia tak ada dah untuk assessment nak buat kerajaan. Sebab kamu dah jadi kerajaan, jadi pembangkang, sana dah jadi federal di Putrajaya. So rakyat choose sama ada nak duduk di PH ataupun nak pergi balik kepada PN. Saya tak fikir untuk 5 tahun akan datang kita akan berada dalam keadaan yang tak menentu. Lebih baiklah kita pergi kepada istilah yang Datuk sebut awal-awal tadi, kalih bagi sama. Kalih bagi sama maknanya kalih bagi sama dengan federal, kalih bagi sama dengan Putrajaya. Jadi pengundi Kedah akan kalih bagi sama dengan Putrajaya. Soal kalih Datuk Seri, saya nak tanya, Datuk Seri mempunyai pengalaman yang berbeza. Datuk Seri pernah jadi Menteri Besar, Datuk Seri pernah jadi Timbalan Menteri, Datuk Seri pernah jadi Menteri penuh.
Persoalannya tu Sri, kita nak kalih bagi sama ni atas asas kita nak melengok, melihat tidak ada perbezaan dan juga kita nak tengok ada kombinasi yang baik di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Persoalan pokoknya, kalau contohnya kita dapat pentadbiran yang berbeza, na'udzubillah, pada pilihan yang akan datang, bolehkah sesebuah kerajaan negeri run dan ditadbir tanpa bantuan kerajaan pusat? Dia macam mana pun dia kena pergi minta juga. Kena minta sebab ada benda yang tak cukup. Okey, saya nak cakap terang. Pembangunan daripada Kuala Lumpur boleh bagi bajet kepada negeri. Boleh bagi bajet kepada negeri, tapi bajet tu akan pergi kepada ICU, Unit Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Jabatan Perdana Menteri. Kalau di Kedah ni dia nak bukit. Lepas tu dari situ dia akan turunkan ke kawasan parlimen ataupun daerah atas jabatan JPS ke, JKR ke, apa benda yang ada di situ. Dia akan carilah untuk nak buat, dan tidak melalui negeri. Ketua kampung akan dilantik ketua kampung persekutuan. Jadi maknanya direct federal tu. Jadi state dia akan run yang state. Lepas tu bila tak cukup di situ, dia adalah atas apa yang dipanggil hak bersama negeri dan persekutuan. Yang tu kena Jadi tidak timbullah persoalan negeri Kedah ini dianaktirikan. Tak ada. Nak timbul mana? Kulem Hatek Park. Kulem Hatek Park tu dibiayai oleh kerajaan persekutuan. Kalau kita nak beli tanah pun kita beli tanah, ambil duit daripada persekutuan, daripada MOF. Kemudian foreign direct investment melalui EMT, Kementerian Perdagangan. Lepas tu barulah kita duduk sekali concurrent issue, duduk sekali negeri dan itu. Pelancongan di Langkawi sama juga, melalui LADA. Kalau projek-projek persekutuan, dulu saya jaga Kementerian Lok Bandar, jalan raya apa semua di atas Kementerian Lok Bandar. Kemudian barulah bincang dengan state, okey kami nak pakai jalan, kami nak buat 25 km, boleh tak tolong buat ekoya tanah? Itu state punya urusan. Maknanya federal ada banyak urusan, kerajaan persekutuan ada banyak urusan yang di negeri Kedah ni. Jadi maknanya kalaulah kita kalih bagi sama, apa pasal masalahnya? Tak ada masalah. Lagi mudah. Kalihlah. Kalih. Tapi bila kalau tak sama ni, akhirnya dengan menteri besar yang duk buat perangai macam ni tu, dia akan jadi susah, dia akan jadi sukar lah. Dia nak pergi duduk, nak pergi teropong tepi pagar apa airport apa Langkawi tu, satu kerja pula lah. Bukan pergi cari burung wak-wak. Betul bila Mahfuz. Boleh panjang sikit lagi ni sebab kalih bagi sama ni adalah hashtag yang kita akan guna. Ini adalah tema kita punya program, kalih bagi sama. Betul Wira? Tema ini satu sangat yang menarik, yang menarik. Untuk bukan saya fikir bukan sahaja untuk negeri Kedah, tetapi juga untuk negeri lain, Kelantan dan juga Terengganu, macam di Pulau Pinang, Selangor dan mereka samalah. Tak perlu kali lah. Memang dah sama dah. Tapi untuk tiga negeri ini memang sangat menarik lah. Khususnya kalih itu ialah perkataan dalam bahasa Kedah lah, lawak Kedah. Kedah sangat sinonim dengan orang Kedah. Jadi bagi saya lah bahawa masyarakat dan rakyat ini tidak ada pilihan lah untuk pilihan raya pada kali ini untuk fikir 5 tahun akan datang. Jangan hanya fikir dalam konteks sentimen yang emosional dan sebagainya, tetapi fikir untuk 5 tahun akan datang. Agenda yang kita nak bawa ni untuk kebaikan, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan masyarakat dan juga rakyat dalam negeri Kedah. Jadi dengan adanya perhubungan yang sama antara kerajaan dan sudah tentulah kepala menteri besar nanti ni, kepala menteri besar ni dengan kepala Perdana Menteri tu tak ada lah nak jadi kepala angin, tak tahu. Jadi saya bimbang ni, maknanya kita menghadapi bukan saja banjir kepala ayam, tapi banjir kepala angin. Banjir kepala angin ni pun akan jadi masalah kepada kita. Kita tak mau wujud masalah banjir kepala angin yang akan menyebabkan sukar untuk pelaksanaan macam Datuk Dek kata tadi, program-program yang akan kita buat melalui kerajaan persekutuan untuk sampai kepada masyarakat dan juga rakyat.
Ya, Datuk Seri, kita dah 1 jam ke udara. Oi, sat ya. Sat. Jadi ini adalah siri pertama kita dan insya-Allah Datuk Seri kita akan teruskan lagi. Jadi apakah kata-kata kesimpulan ataupun kata-kata terakhir dalam program ini kepada pengundi di luar sana dalam rangka untuk menghadapi pilihan raya dalam masa yang terdekat, dan selepas itu Datuk Wira Mahfuz beri sedikit kesimpulan. Sila Datuk Seri. Okey, wrap up-nya yang saya boleh buat pada malam ni ialah bahawa apa yang saya dengan Datuk Wira Mahfuz dan juga dua fasilitator kita, Datuk Dr. Ismail dan juga Datuk Saiful, saya boleh rumuskan bahawa kita nak supaya rakyat Kedah yang ada di Kedah ni, kita dapat memahami, tidak ada niat untuk memberi satu gambaran yang salah kepada sesiapa pun, tetapi yang kita nak ialah rakyat Kedah memahami bahawa pada waktu ini yang terbaiknya kita mencari jalan untuk membentuk sebuah kerajaan negeri yang aspirasi negeri itu tidak pun bertentangan dengan kerajaan persekutuan yang ada. Dan dengan niat itu, dengan tujuan itu, sama ada mereka nelayan, sama ada mereka pesawah, sama ada mereka penoreh getah ataupun kelapa sawit, sama ada mereka di kalangan pekerja kilang, orang berniaga pasar malam, kontraktor kelas F, kaki tangan kerajaan, dan sampailah kepada ahli perniagaan yang besar, profesional dan teknokrat orang Kedah ni yang jumlahnya lebih kurang 2.3 juta dan pengundinya lebih kurang 1.5 juta, memahami bahawa kita berhasrat untuk membantu rakyat secara keseluruhannya bersama atas Barisan Nasional, atas Pakatan Harapan. Kita combine, kita combine bersama. Yang Datuk Wira Mahfuz sebut tadi, awalnya mungkin kita kekok, tapi kita boleh, dan kita harap rakyat akhirnya dapat faham hasrat dan niat ini. Rakyat dapat faham kita negara ni setuju tak setuju, ni negara yang multiracial, dan kita duduk pun nak combine semua orang untuk membawa satu aliran pemikiran dan kerajaan yang pada saya membantu, dan yakinlah bahawa bukan sesuatu kesatuan ataupun penyatuan yang sia-sia atas nama perpaduan ini. Jadi itulah saya punya pada malam ni, Datuk Mahfuz. Datuk Wira Mahfuz. Ya, saya setuju dengan Datuk tadi bahawa masyarakat dan rakyat harus memahami bahawa tawaran yang bakal dibuat dan sedang bermula. Tawaran itu ialah tawaran pertama sekali ialah tawaran kebersamaan. Ya. Antara PH dan juga BN. Akhirnya kita bergabung dalam kerajaan perpaduan di peringkat federal, dan kemudian kita bergabung untuk berganding bahu bersama untuk membina Kedah yang lebih maju ke hadapan. Kita tidak mahu nanti Kedah dia akan berundur dengan politik yang berteraskan kepada kesempitan agama dan juga bangsa yang sangat sempit, kepentingan bangsa dan keagamaan yang sangat sempit, yang sehingganya akhirnya membawa perpecahan dan pergaduhan di kalangan masyarakat sesama agama dan juga berbilang kaum dalam negeri Kedah. Dan kita tidak mahu kita berundur kepada politik 70-an dan 80-an seperti mana yang saya katakan tadi, tetapi kita nak bawa satu politik baru, iaitu politik yang membawa kepada perpaduan bukan sahaja dalam gabungan parti-parti yang ada ini, tetapi nak membawa kepada politik yang harus dipahami ideologi politik dan menyertai apa-apa parti politik, tetapi dia menolak politik kebencian. Dan akhirnya dengan kita menolak politik kebencian, barulah negeri itu akan dapat bergerak secara yang lebih lancar untuk membawa kebaikan kepada negeri kita. Jadi tak ada pilihan yang lain melainkan kalih bagi sama. Ya.